اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم
Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Wadharu zahiral ismi wa batinah. Innal ladhina yaksibuna al-isma sayuzzawna bima kanu yaqtarifun. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. صدق الله العظيم. Dan jika kami turunkan malaikat pun kepada mereka, dan orang yang mati hidup semula lalu berkata-kata dengan mereka, dan kami himpunkan pula tiap-tiap sesuatu di hadapan mereka untuk menjadi saksi tentang kebenaran Nabi Muhammad, nescaya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika dikehendaki Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenar. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Setengahnya membisikkan kepada setengahnya yang lain kata-kata dusta yang indah-indah susunannya untuk memperdaya pendengarnya. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah mereka tidak melakukannya. Oleh itu biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan dari perbuatan yang kufur dan dusta itu. Dan juga supaya hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat cenderung kepada bisikan itu. Dan supaya disetujui oleh mereka. Dan juga supaya mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan. Katakanlah, wahai Muhammad, patutkah aku terpedaya dengan kata-kata dusta syaitan-syaitan itu sehingga aku hendak menjadi hakim selain dari Allah? Padahal dialah yang menurunkan kepada kamu kitab Al-Quran yang jelas nyata kandungannya satu persatu tentang yang benar dan yang salah. Dan orang-orang yang kami berikan kitab mengetahui bahawa Al-Quran itu adalah diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenar-benarnya. Oleh itu jangan sekali-kali engkau menjadi salah seorang dari golongan yang ragu-ragu. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, yakni Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya dengan benar dan adil. Tiada siapa yang dapat mengubah sesuatu pun dari kalimah-kalimahnya. Dan dialah yang sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Sesungguhnya Tuhanmu dialah lebih mengetahui akan sesiapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka makanlah dari sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika betul kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Dan tidak ada sebab bagi kamu yang menjadikan kamu tidak mahu makan dari sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Padahal Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkannya atas kamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia hendak menyesatkan dengan hawa nafsu mereka dengan tidak berdasarkan pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang melampaui batas. Dan tinggallah kamu dosa yang nyata dan yang tersembunyi. Kerana sesungguhnya orang-orang yang berusaha melakukan dosa, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Dan janganlah kau makan dari sembelihan binatang-binatang halal yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Kerana sesungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan fasik, yang berdosa. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu membisikkan kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka membantah menghasut kamu. Dan jika kamu menurut hasutan mereka untuk menghalalkan yang haram itu,
Sesungguhnya kamu tetap menjadi orang-orang musyrik. Ayat yang kita bacakan ini masih lagi dalam suratul An'am. Pada surah yang ke-6 pada juzuk yang ke-8. Juzuk baru. Bermula daripada ayat 111 sehinggalah ayat 121. Masih lagi menerangkan tentang bagaimana sikap keras kepala orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ini ayat yang kita bacakan sebelum ini menceritakan bagaimana mereka ketika mana mencabar baginda sallallahu alaihi wasallam supaya membawakan mukjizat yang membenarkan kerasulan. Dan mereka minta Rasulullah menjadikan bukit Safa menjadi emas. Maka Nabi SAW menerima permintaan mereka. Namun Allah mewahyukan kepada Nabi SAW. Sekiranya mereka sesudah diberi bukti dan dalil, tetap engkar dan menolak, nescaya mereka akan dibinasakan sebagaimana dibinasakan umat yang terdahulu. Maka Allah Ta'ala menjelaskan juga bahawa permintaan mereka bukanlah permintaan untuk mendapat hidayah. Tetapi permintaan mereka hanya untuk memperolok-olokkan. Kerana kebenaran itu sebenarnya tidak memerlukan bukti yang banyak. Kebenaran itu memerlukan keinsafan dalam diri, maka dia akan melihat kebenaran. Tetapi kalau dalam diri itu penuh dengan sifat prejudis, dengki dan hasad, permusuhan dan ego mempertahankan kebodohan, maka datanglah 100 dalil pun dia tidak akan membenarkan. Maka Allah juga menjelaskan dalam ayat-ayat yang kita baca. Sebab penerimaan kebenaran itu ialah kerana pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Supaya mereka tahu yang memberi hidayah itu Allah. Jangan mereka menyangka bahawa kami yang akan menentukan kami boleh Islam ataupun kami tidak mau memilih Islam. Seolah-olah mereka yang menentukan apa pilihan terbaik untuk kami, apa yang tidak baik. Bahkan Allah lah yang memilihnya. Bagi orang yang Allah Ta'ala sayang, maka Allah akan memilih iman kepadanya. Bagi golongan yang Allah murka, maka dibiarkan dalam kekufuran. Supaya semua manusia melihat akan kekuasaan Allah dalam hal memberi hidayah. Supaya mereka meminta, berdoa Allah agar Allah memberikan kepada mereka hidayah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mempersendakan Al-Quran, yang mempersendakan Rasulullah itu ada 5 orang yang utama dalam masyarakat musyrik Mekah. Yang pertama ialah Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Yang kedua ialah Asi bin Wa'il As-Sahmi. Yang ketiga ialah Aswad bin Abdul Yahus Az-Zuhri. Yang keempat Aswad bin Muttalib. Dan yang kelima Haris bin Hanzalah. Mereka datang kepada Nabi SAW seraya berkata, tunjukkan kepada kami malaikat yang boleh berkata-kata dan menjadi saksi bahawa engkau Rasulullah, atau hidupkan kembali bapa-bapa kami, moyang-moyang kami, orang-orang yang kami kenali, supaya mereka menjadi saksi dan bukti kamu ni betul atau salah. Dan bawa malaikat itu biar duduk depan kami, dan dia menjamin apa yang kamu bawa itu benar. Maka Allah turunkan ayat ini. Ayat yang kita bacakan pada malam ini. Walau annana, kalau sekiranya kami, kalau sekiranya Allah menghendaki, nazzalna ilaihimul malaika, kami turunkan kepada mereka malaikat demi malaikat. Bukan sekadar seorang yang mereka nak malaikat. Kami boleh turunkan malaikat demi malaikat. Lepas malaikat ni, malaikat tu, malaikat ni. Wa kallamahumul mauta, dan kami hidupkan orang yang mati. Sama ada di kalangan bapa-bapa mereka, datuk, nenek, moyang mereka, orang-orang yang mereka kenali yang dah mati, kami hidup balik. Untuk bercakap-cakap, berkata dengan mereka. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, dan semua yang mereka nak itu kami letak depan mata mereka. Maka liyu'minu, mereka tetap tidak akan beriman. Illa an yasha Allah, melainkan dengan kehendak Allah.
walakin aktsaruhum yajhalun, tetapi kebanyakan mereka itu jahil. Pertama yang kita sebutkan tadi, kebenaran sebenarnya tidak memerlukan dalil yang banyak. Kerana kebenaran itu dalil sebenar ada dalam hati, iaitu keinsafan kita. Bila seorang yang memang Allah Ta'ala ceritakan, Allah Ta'ala cipta kita dengan fitrah yang suci. Sebab itu orang jahat dia tahu dia buat jahat. Orang yang buat perkara menyeleweng, dia tahu benda itu menyeleweng sekalipun undang-undang membenarkan misalnya. Tapi fitrahnya tidak akan menyetujuinya. Maka kerana fitrah yang ada dalam diri kita, kalau kita pelihara, maka kita tidak memerlukan dalil yang banyak. Apakah kita perlu dalil yang banyak tentang adanya matahari? Melainkan kita dah lihat matahari cukup. Apakah kita perlu punya dalil yang banyak untuk mengetahui malam atau siang? Baik, ini malam ke siang? Malam. Apa dalil dia malam? Maka kalau semua perlukan dalil untuk kebenaran, seperti kita tak gunakan akal untuk berfikir. Kita cuma hendak menggunakan mata untuk melihat. Sedangkan kekuatan akal lebih daripada kekuatan mata. Dan Allah dah beri satu mesin yang paling hebat dalam diri manusia, akal. Kita dah bacakan ayat-ayat tentang kejadian alam. Ayat-ayat yang berkait dengan kejadian malam, siang, gunung ganangnya, tumbuh-tumbuhannya, haiwannya, segala planet dan juga alam angkasanya, juga bagaimana pohon itu tumbuh yang disirami oleh air hujannya, maka akal ini boleh berfikir dengan mudah tentang ketuhanan. Kerana ia ialah fitrah. Tapi bila minta bukan-bukan, kerana mereka gagal melihat ayat-ayat Allah dengan pandangan perhatian, dengan pandangan pengajaran, tetapi mereka melihatnya dengan permusuhan dan mempersendakan. Dan mereka lupa. Di sebalik kebenaran yang mereka cuba cari, ia tidak mungkin akan diberikan oleh Allah kepada orang yang ego dan sombong. Kebenaran tidak akan bertempat dalam hati yang ego dan sombong. Tapi orang yang tawaduk, merendah diri, maka dia akan mendapat kebenaran. Sebab itu Allah menyebut di sini tentang masyiatullah. Allah menyatakan makanu liyu'minu. Kalau Allah datangkan semua dalil-dalil, pun mereka tak akan beriman. Mereka tak akan percaya. Kenapa? Pertama, iman ini ialah anugerah Allah. Allah bagi. Bukan iman ni kita yang tentukan kita beriman atau tidak. Allah yang beri pada kita. Maka bila Allah beri keimanan, apa yang kita nak daripada, bagaimana kita nak faham tentang Allah yang memberikan keimanan, supaya kita menghargai keimanan dan melihat dia nilai yang besar yang sebenarnya tak boleh dibeli, melainkan ia dianugerahkan. Bukan iman itu boleh dijual lambok dekat pasar, digantung-gantung di kedai-kedai lalu kita pun beli ikut suka hati kita, kerana kita kaya, kerana kita berduit, kerana kita berharta. Tidak. Allah boleh berikan iman tadi kepada keluarga yang semua dalamnya kufur, sebagaimana Allah beriman kepada Nabi Ibrahim dalam keluarga yang kufur. Bahkan Allah boleh menarik iman dalam keluarga kenabian, sebagaimana Allah tarik keimanan isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut, walau dia berada dalam rumah kenabian. Kerana ia adalah masyiatullah. Sebab itu seorang bila melihat sesuatu yang berharga, dia perlu mencemburui untuk memilikinya. Maka bukan cara dia meminta ataupun mengikut rentak dia, tapi mengikut rentak nilai perkara itu, bagaimana ia diperolehi, dengan memohon pada Allah. Ya Allah, kalau ini agama yang benar, hidayahkan padaku. Kalau mereka berkata demikian, nescaya mereka dapat hidayah. Tetapi mereka terus secara ta'annud, secara sombong, secara mempersendakan, bawa macam ni, bawa macam ni, bawa macam ni. Sedangkan mereka tahu secara hukum Allah, Allah tak akan turunkan malaikat di bumi untuk bercakap dengan manusia. Melainkan seorang itu Nabi dan Rasul. Itu ialah peraturan Allah. Allah tak akan ubah peraturan itu. Contoh dalam hidup kita, ada peraturan kita tahu tak boleh berubah, walau Allah berkuasa mengubahnya. Seumpama, apakah waktu kemarin boleh datang balik sini? Semalam? Tak boleh. Itu peraturan yang Allah tetapkan. Yang mati boleh tak hidup balik? Tak boleh. Maka jangan kamu cuba langgar peraturan Allah, lalu semata-mata untuk kamu mempersendakan orang lain minta benda seumpama ini. Ia tidak mustahil bagi Allah, Allah boleh buat. Tapi Allah menyuruh kita untuk memahami sistem yang Allah tetapkan. Sistem.
Kerana kalau Allah dah beri kamu akal untuk berfikir keimanan, kenapa tak guna akal? Lebih kamu minta biar orang hidup tu hidup dan beritahu pada kami bahawa dengan iman selamat. Kenapa kamu cuba untuk menyalahi fitrah? Meminta sesuatu yang tidak mungkin berlaku. Kerana peraturan Allah dalam menguji manusia, maka Allah menjadikan para Nabi dan Rasul sebagai ujian pada manusia dalam menerima kebenaran. Allah tak perlu bawa neraka ke dunia atau bawa syurga ke dunia untuk seorang percaya ada syurga dan ada neraka. Kenapa? Kerana ia berlawanan dengan sistem tu. Kerana syurga yang luas lebih luas daripada bumi ni nak letak macam mana. Dan kerana ia ada satu ujian Allah supaya kamu tahu nanti di akhirat sana menguji keimanan. Maka peraturan ini peraturan yang akal kita tahu. Ini peraturan dia. Apabila seorang nak uji kita, maka kita cuma menyambut ujian tadi, bukan kita meminta yang bukan-bukan. Maka Allah Ta'ala menyatakan, kebanyakan mereka menyangka mereka lah yang boleh memilih iman atau kufur. Mereka silap, kami memberikannya. Kemudian sesudah itu Allah menyebut, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. Demikian kami jadikan bagi setiap Nabi itu ada musuh-musuhnya. Bila disebut setiap Nabi-Nabi itu ada musuh-musuhnya, ya. Musuh ini di kalangan, kata Allah SWT, syayatinal ins wal jin. Syaitan manusia dan syaitan jin. Sesudah Allah menyebut, yang mengilhamkan permintaan yang bukan-bukan itu siapa? Syaitan lah. Orang yang berfikir cara syaitan. Sama ada syaitan manusia atau syaitan jin. Dalam dia nak menghina seseorang, dia akan minta perkara yang bukan-bukan. Walau dia tahu perkara itu tidak mungkin berlaku. Bukan kaedah itu mencari kebenaran. Sebab selama ini kalau mereka cari kebenaran pun mereka tak guna kaedah ni. Kaedah berfikirlah. Berfikir. Betul atau salah. Kita bukan kaedah hidup kalau orang mati turun malaikat nak tahu betul atau salah. Kaedah selama ni kamu hidup dalam masyarakat. Nak tahu benda tu betul tak betul, kamu tahu orang tu jujur maka betul. Dan kamu kenal Rasulullah, 40 tahun membesar dengan kamu sebelum menjadi Nabi dan Rasul, tak pernah bohong. Dan kamu dalam ilmu muamalah pun, bila seorang itu memang tak pernah bohong, kamu akan pegang perkataan dia. Cukup. Itu memang cara kita menerima satu kebenaran. Macam kita hari ni. Bagaimana tuan-tuan terima berita tu betul atau salah? Melalui terbitan surat khabar tertentu yang memang benar. Yang ada integriti. Lalu setiap sebaran tu diberitahu, okay, esok akan ada akad sumpah Perdana Menteri. Maka kita percaya. Kita kata tak, saya tak percaya sehinggalah Perdana Menteri datang beritahu saya. Dia telefon saya. Maka kebodohan apa kita nak guna dalam menilai satu kebenaran. Sedangkan sistemnya begitu. Tuan-tuan ambil berita daripada surat khabar, ada sekian-sekian, maka itulah benar. Okey, parlimen dibubarkan. Misalnya, saya tak percaya sampai speaker tu cakap dengan saya. Speaker tu kena telefon saya. Lalu kita kata kebodohan apa? Kita ni, bila satu kebenaran semua benda biar kena call kat kita. Sampailah yang Di-Pertuan Agong call saya baru saya percaya. Maka kita ketinggalan dalam menggunakan akal. Sedangkan dalam kehidupan kita seharian, tuan-tuan nak tahu betul atau salah, macam mana tuan-tuan nak betul salah? Tuan-tuan nak tahu bahawa harga minyak naik. Harga daging naik. Melalui sebaran. Ustaz, saya tak percaya. Sampailah bos Petronas beritahu saya. Bodoh benar kamu. Berita tu dah beritahu. Okey, kita beritahu, ni ada orang beritahu esok raya contohnya. Dia dah puasa sebulan, dia esok raya. Saya tak percaya. Sampai anak bulang tu telefon saya. Anak bulang biar dia call saya. Itu kebodohan mana kamu guna? Bukankah kita diajar suatu benda betul atau salah dengan satu sumber yang betul, maka kita kata betul. Orang kata, okey, Taliban dah berjaya masuk ke kota Kabul, mentadbir Afghanistan. Saya tak percaya sampai orang kat Kandahar tu call saya. Sebab ni berita Melayu kan, dia tak cakap Melayu. Berita ni boleh dipertikai. Kita katakan bukan berita ni boleh dipertikai, otak kamu tu boleh bertikai. Kamu ni betul ke tak betul? Artinya Allah ajar dalam sistem menerima kebenaran, bukan turun malaikat, bukan orang mati itu hidup, bukan begitu. Bukan begitu. Benda fitrah dalam man. Akal ada. Yang menjadikan mereka berfikir begitu, buruk sangat syaitan. Syaitan mana? Ada dua kategori syaitan, manusia dan jin. Kebanyakan penduduk Mekah tidak minta macam tu. Tapi 5 orang syaitan tadi yang minta, syaitan manusia. Bila Nabi SAW pertama mendapat wahyu, maka Nabi tak tahu tentang wahyu ini. Nabi pulang ke rumah dalam keadaan bergementar. Nabi SAW berkata, Zammiluni, selimutkan aku.
Lalu Khadijah menyelimutkannya. Lalu Rasulullah menceritakan dia datangi seorang yang menyuruh dia membaca sehingga dibacakan wahyu padanya, itu wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia amat ketakutan. Dia tak mengenali ini siapa yang datang. Yang datang jumpa dia siapa? Yang tu berkata padanya, ana Jibril wa anta Rasulullah. Aku ni Jibril dan kamu Rasulullah. Kamu Nabi umat ini. Maka Khadijah ajak Rasulullah jumpa dengan Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah. Waraqah bin Naufal ini dia pandai. Dia di kalangan ahli kitab. Dia Arab yang masuk Kristian dan mempelajari kitab Taurat dan Injil. Maka bila jumpa dengan Waraqah bin Naufal, Waraqah kata apa? Innahu lam ya'ti ahadun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udiya. Disebabkan kamu dapat anugerah ini, wahai Muhammad, kamu akan dimusuhi. Bukan kamu akan dihalau keluar daripada Mekah. Waraqah tahu semua nabi-nabi dia punya sunnah dia sama. Bila mereka mendapat wahyu, mereka mula dimusuhi. Kerana mereka mula menyampaikan kebenaran. Dan sampai mereka akan dihalau keluar negeri. Semua nabi-nabi keluar dari negeri mereka. Semua nabi-nabi. Nabi Musa keluar dari Mesir, pergi ke Sinai. Nabi Lut juga keluar daripada Babylon, pergi ke Sadum. Kemudian daripada Sadum keluar lagi. Nabi Ibrahim juga daripada kota Babel, kota Kaldaniyin, menuju ke Filistin, menuju ke Mesir, kemudian ke Filistin dan menetap di sana. Demikian juga yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, akan dihalau keluar dari Mekah, akan menuju ke Madinah. Waraqah dah nampak, sebab Waraqah tahu perjalanan para Nabi macam tu. Kamu akan dihalau. Kerana itu Allah menyatakan demikian, kami jadikan setiap Nabi dan Rasul itu ada musuh di kalangan jin dan di kalangan manusia. Dalam hadis, diriwayatkan, satu hari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu sedang solat. Lalu kata Rasulullah, ya Abu Dzar, ta'awaz ya Abu Dzar min syayatinil insi wal jin. Berlindunglah kepada Allah daripada syaitan manusia dan syaitan jin. Lalu kata Abu Dzar, apakah manusia ada jadi syaitan? Yang kami tahu syaitan ni bukan orang, syaitan ni jin lah. Ada tak manusia jadi syaitan? Lalu kata Nabi SAW, naam, ada. Ada manusia, dia adalah syaitan. Perangainya macam syaitan. Perangainya saling tak tumpah dalam menyesatkan manusia, dalam menolak kebenaran, sama sebagaimana perbuatan syaitan. Jadi dalam definisi syaitan, tahu syaitan ialah setiap yang terseleweng dari jalan Allah. Dan setiap yang cuba menjauhi kebenaran dan mendorong manusia untuk menolak kebenaran. Maka ini namanya syaitan. Atau syaitan. Kita sebut syaitan atau syaitan. Dan syaitan ini dia ada perkataan-perkataan yang membuktikan dia syaitan. Itu perkataan ego, sombong, mempermainkan, mempersendakan. Itu semua perkataan syaitan. Tidak mau berfikir kebenaran. Sebab kita dalam hidup kita akan jumpa syaitan manusia. Bila kita nak buat baik, kita buat baik buat apa? Kita kan muda lagi. Taubat buat apa? Kan jauh lagi perjalanan. Jauh lagi kita enjoy dulu. Ini syaitan. Maka dia keluarkan perkataan-perkataan yang sebahagian kita nampak macam logik. Sebab disebut oleh Allah sebagai zukhrufal qawli ghurura. Kata-kata yang indah tapi membinasakan. Dia umpama madu, nampak cantik, nampak hebat, tapi di dalamnya ada racun. Bagi orang yang alim, tak akan minum racun tu. Tak akan minum madu tu. Tuan-tuan nak tak kalau orang angkat madu ni. Wak Haji jual madu ni. Tapi dalam tu ada racun. Wak Haji tak racun misalnya. Tuan-tuan kita nak minum tak madu tu. Dia bagi percuma. Kalau kita tak tahu mungkin kita minum. Kalau kita tahu kita tak akan minum. Tuan-tuan kita tengok ni gulai ikan. Gulai ikan. Tuang dia tu dia campur dengan tahi gigi dia. Tahi gigi. Tuan-tuan nampak pula tu. Nak makan tak gulai ikan? Tak makan saya. Tak selera Ustaz. Tengah dia sembang pelanggan-pelanggan, tahi gigi dia jatuh. Ada gulai. Oh, kita tak makan. Sebab apa? Tu kotor belum lagi racun. Demikian setan manusia dan jin, dia akan bercakap bahasa nampak cantik. Tapi dalamnya ada kebinasaan. Kita kan muda lagi. Kita taubat buat apa awal-awal sangat.
Nanti kita ikutlah kebenaran bila kita dah tua, dah pencen. Ini zukhrufal qawli ghurura. Perkataan indah tapi ghurura perangkap. Perangkap. Siapa yang cuba menjauhkan kita daripada kebenaran? Macam contoh tuan-tuan nak bangun subuh lah. Tuan-tuan tengok, indahnya kata-kata sebelum kita bangun subuh. Kita dah time jam pukul 5 pagi nak bangun subuh. Time jam. Bila kita time jam, bunyilah. Kita pun kata apa? Pukul 5 awal lagi. Subuh 5.56. Sempat ni kita peranglah sikit. 10 minit. Ni, bahasa tu cantik. Kita perang sikit. Buat apa bang awal sangat? Tok Imam pun belum datang ni. Cantik ayat ni. Kemudian kita tidur lagi. Bangun 5.30. Tak berawal lagi 5.30 sempat. Kita jangan ambil wuduk pergi. Dia tu mainkan kata-kata. Alaika lailun tawil. Malam masih panjang, tidurlah. Lagi 10 minit sempat. Pas 10 minit. Tak dang dah. Salat kat rumah sudah. Tak apa, salat kat rumah pun kan sama je. Ni syaitan tu main bahasa-bahasa. Zahirnya indah. Tapi merugikan akhirat kita. Sebab itu kita kena perhati setiap perkataan yang melambatkan kita, yang menghalang kita buat baik. Inilah kata-kata yang indah tapi memerangkap. Kita tidak boleh leka dengan perkataan seumpama ini. Kemudian kata Allah, walau syaa rabbuka ma fa'alu. Kalau Allah berkehendak, nescaya perkataan itu tidak boleh menggoda sesiapa. Dan mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Fadharhum wa ma yaftarun. Tetapi ini sunnatullah juga, ujian Allah pada kita. Untuk adanya golongan-golongan yang menggunakan perkataan indah bagi menolak kebenaran. Perkataan-perkataan fitnah bagi menolak kebenaran. Dan lain-lain perkataan yang Allah Ta'ala sebut. Fadharuhum wa ma yaftarun. Biarkan mereka, wahai Muhammad, dengan pendustaan yang mereka buat. Dengan permintaan bukan-bukan mereka. Biar je, jangan layan. Yang minta macam-macam ni, jangan duk layan. Walitasgha ilaihi. Yang akan dengar perkataan mereka ialah orang yang hatinya tidak beriman kepada hari akhirat. Waliyardauhu, dan yang akan meredainya ialah orang yang rosak hatinya. Waliyaktarifu ma hum mukhtarifun. Biarlah mereka nak berdusta sampai bila mereka nak dusta. Dan kita kadang-kadang tak boleh halang orang nak berdusta sesudah kita menyampaikan kebenaran. Habis macam mana? Biarlah mereka nak berdusta mereka. Sampai bila mereka nak berdusta? Kerana kebenaran ini akan kekal kukuh dan kuat. Mereka nak berdusta, silakan. Di sini satu cabaran Allah Ta'ala, tak ke mana dusta itu boleh pergi. Tak sejauh. Sebab tu bila kita tengok cyber trooper dan sebagainya, keyboard warrior dan sebagainya yang kononnya boleh buat sebarang spekulasi dan sebagainya, biarkan sampai bila dia boleh buat. Dia boleh tipu sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, tapi bukan selamanya. Dia boleh tipu seorang tu, orang ni, tapi bukan semuanya. Dia boleh tipu dan tipu ni, tapi tidak akan berlaku selama-lamanya. Kerana yang hak tetap akan kekal. Sebab tu kalau kita tengok dakwah baginda SAW, cara mereka probok Rasulullah dengan dakwah tadi, dengan macam-macam probok yang kita dah sebarkan sebelum ini. Kita dah sebut. Mereka mendakwa tengok Muhammad tak boleh pun bawa benda kita nak. Dia kata Rasul, tak boleh bawa apa yang kita minta. Mereka terus probok. Rasulullah terus berdakwah. Kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, teruskan dakwah. A'rid anil musyrikin. Jangan peduli mereka. Sebab Rasulullah nak ajar biar otak akal itu berfungsi. Kita tuan-tuan nak suruh budak cerdik, bukan kita beri apa dia nak. Kita jadikan akal dia boleh berfikir sehingga dia dapat semua benda dia nak. Begitu kita didik manusia. Kita tak didik manusia dengan beri apa yang dia nak. Tetapi dengan akal tadi, dia memberi apa yang dia nak. Maka kita katakan menjadikan akal tidak berfungsi, inilah jenayah kemanusiaan. Islam tidak mengajar orang beriman secara paksaan dan tidak juga mengajar beriman secara material, tapi beriman secara akal mereka, berfikir. Untuk menjadikan perkara itu berkekalan sehingga menjadi milik zuriat dan keturunan mereka. Sebab Islam ni, ilmu asas Islam ialah agama ilmu. Bila seorang berfikir nampak inilah ajaran Islam, kat mana masalahnya? Kalau mereka kata, oh ni orang Islam pun buat jahat, orang Islam pun buat benda tu. Tak, kita kata kita melihat ajaran Islam, bukan orang Islam. Orang ini sentiasa dididik oleh Islam, dia mungkin buat kesilapan. Walaupun di kalangan ustaz-ustaz atau di kalangan para pendakwa, dia juga manusia yang akan buat silap. Tetapi Islam tak pernah buat silap. Islam suruh tu jelas, jangan buat macam ni.
Bila orang tu gagal memahami larangan, maka dia pun terkena dan terjebak. Contoh umpama kereta. Bila berlaku kemalangan, kereta tak pernah salah. Yang salah drivernya. Walaupun driver ni juara dunia. Walau drivernya ni ada lesen lumba. Tapi kalau berlaku kemalangan, kita nak salahkan kereta ke nak salahkan orang? Logik, semua orang salahkan orang. Kecuali yang dia. Bukan keretanya. Kereta tak akan silap. Kereta dah ada manual dia. Islam tak silap apa? Sebab dia agama Allah. Kalau ada orang Islam yang silap itu, silap ini, ia bukan cara untuk kita merendahkan Islam, tapi itu silap dia yang perlu dibaiki. Sebab itu Islam sebut tentang taubat dan sebagainya. Maka ini jelas pada semua orang yang mengkaji melihat Islam. Sebab itu ada seorang bila dia memeluk Islam, dia kata apa? Segala puji bagi Allah yang menjadikan aku kenal Islam sebelum aku kenal orang Islam. Tetapi bila orang kenal orang Islam dengan perangai begitu begini, mereka tak nak masuk Islam. Tapi bila mereka faham, Allah suruh orang tu peluk Islam bukan ikut orang Islam. Allah suruh peluk Islam dan ikut Islam, bukan ikut orang Islam. Orang Islam ini mungkin salah atas kepahamannya terhadap agama Allah itu sendiri. Maka ia perlu diperbetulkan. Sebab itu bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan agama ini nasihat. Ad-dinu nasihat, agama nasihat. Maka kita saling nasihat menasihati dalam penyempurnaan agama. Ini jelas bagaimana Allah Ta'ala menceritakan permintaan mereka yang bukan-bukan itu cumalah suatu sikap sombong dan juga sifat mempermainkan agama Allah. Walhasil kebenaran tidak perlu dalil yang banyak. Kebenaran berpunca daripada hati, keinsafan. Dan Allah telah menjadikan fitrah dalam hati kita untuk melihat kebenaran itu kebenaran. Dan kebenaran itu suatu yang kita fikir, bukan suatu yang perlu didatangkan bukti yang banyak. Yang kita dah sebut dalam metod kita mempercayai sesuatu perkara, bukanlah perlu sumber asal tu datang jumpa kita. Tapi cukup dengan berita yang dipercayai, lalu kita terima. Orang beritahu kita, esok kita ada ni, kita pun terima. Sebarang WhatsApp itu dan ini. Selagi mana benda tu sumber yang kita boleh percaya. Tapi tidak perlu satu sumber yang memang daripada asal untuk beritahu kepada kita. Begitu kaedah manusia membina kepercayaan dalam dunia ini. Maka cukuplah Allah menghantar Nabi dan Rasul. Dan mereka ialah golongan manusia yang tak pernah berbohong. Yang terpercaya, tak even bergurau pun tak pernah bohong. Maka kenapa sebab kamu tidak mau percaya Nabi SAW? Kalau setiap kepercayaan tadi perlukan dalil-dalil yang banyak, maka rosaklah sistem perjalanan manusia. Seperti akal tak berfungsi dan akal tadi tidak mampu bertindak dan bekerja dengan betul. Maka jangan rosakkan fitrah. Sebab itu dalam Islam, bila Islam menekankan kebenaran, Islam mengajak fitrah memahami Islam ini. Bukan setiap kebenaran itu perlu turun malaikat lah, mati kena hidup lah, syurga kena bawa ke sini, neraka kena bawa ke sini, akhirat pun kena bawa ke sini. Oh, okey, baru kami percaya. Maka itu bukan ujian keimanan kalau begitu. Ujian keimanan ialah bagaimana akal yang Allah dah berikan. Sebab itu dalam semua syarat ibadat, syaratnya mesti ada akal. An yakuna akilan, mesti ada akal. Begitu Allah ajar kepada kita. Dan menerima kebenaran, dan Allah mengharamkan kebenaran pada orang yang sombong, yang meminta bukan-bukan. Dan Allah juga menjelaskan bahawa kebenaran ini dari Allah. Allah beri pada siapa yang dikehendaki. Bukan kamu yang akan menentukan menerima atau tidak. Bila Allah nak memuliakan kamu, Allah jadi kamu menerima Islam. Bila Allah tak nak menghina kamu, maka Allah tu jadikan kamu jauh daripada kebenaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.